Hai, saya Casey Michael Roach bersama-sama dengan Scott dan Ori. Mereka naik Presiden DCI. Selamat datang ke Peachtree Cafe. Anda dapat lihat sudah semakin siap. Saya fikir kami akan buka dalam 5 tahun. Donuts. Selamat datang hari ini hari Isnin. Semoga-moga anda ada hari Minggu yang hebat. Hari Ahad yang lalu ialah Hari Wanita Antarabangsa. Adakah soalan hari ini untuk kami semua, Orik? Ya ada. Ia datang dari Kamal dari India. Soalan bagus. Setiap orang yang berminat dengan benih dan baru-baru belajar tentang benih memang minat dengan soalan semacam ini. Mari kita dengar dengan baik-baik. Hai Michael, nama saya Kamal dari India. Soalan saya berkaitan dengan 3 industri yang sangat tak etika. Alih-alih politik, media-media massa dan industri-industri perfilman. Saya nampak mereka sangat tak etika dalam semua urusan mereka. Tapi tak ada apa-apa pun yang berlaku pada mereka. Adakah undang-undang karma ni tak kena kepada mereka? Itulah soalan saya. Terima kasih. Kamal kata ada orang di luar undang-undang benih. Undang-undang ni tak kena mereka. Mereka boleh menanam benih-benih negatif tapi dapat kesan-kesan yang baik. Di sini kami kata punca dan kesan. Sama ada ia 100% atau tiada langsung. Di DCI, anda memberitahu saya bahawa jika saya buat baik, saya dapat kesan yang baik. Jika buat jahat, saya kena yang jahat. Tapi di sini saya nampak mereka yang tinggi profil buat jahat-jahat tapi hidup mereka hebat sekali. Apakah masalah di sini ya? Ya. Pertama, saya nak mengucapkan terima kasih kepada Kamal kerana saya berasa bangga kerana ditanya soalan mengenai karma. Kami kata ia datang dari bumi di mana guru-guru unggul karma pernah berada. Ya. Amat merangsangkan ditanya soalan dari India. Harap anda akan hantar lebih banyak soalan-soalan. Kami memang suka menikmati soalan-soalan anda. Kamu tanya saya, ada beratus-ratus jawapan untuk soalan ini. Saya rasa saya akan berbincang tentang time gap, jurang masa. Mari dengar ya. Saya akan memberitahu anda sebuah cerita. Saya di Eropah pada ketika itu, seorang lelaki yang muncul sebagai ketua mafia, geng-geng mafia tu. Sesetengah orang seperti dia memberi rasuah kepada jabatan custom dan mereka dapat kejayaan yang besar. Ya. Jadi kita nampak tindakan yang buruk mendapat hasil yang baik. Sangat berjaya. Apakah pendapat anda, Scott? Apabila anda membuat demonstrasi pen di seluruh dunia, anda akan sampai ke saat tertentu tentang penjelasan fungsi, sebab-sebab dan akibat-akibat. Oleh kerana semua kita, saya bersetuju, pen datang itu dari saya. Saya boleh membuat apa saja yang saya mahu. Anda suka lihat menjadikan ni sekeping emas, tapi tak terjadi pada ketika itu. Kesimpulan demonstrasi ini ialah benih perlu masa untuk tumbuh besar. Masa untuk tumbuh besaran benih kita panggil jurang masa dalam DCI. Inilah asas mengapa kita lihat ada orang baik yang melakukan sesuatu yang tak etika tapi masih dapat kehidupan yang hebat. Ini adalah kerana hasil tindakan negatif belum datang lagi. Saya suka menggunakan jari tangan saya untuk buat ni. Jadi ini seorang yang sangat murah hati kepada orang. Oleh itu dia menjadi kaya. Dan ini ialah orang yang memberi rasuah atau ambil rasuah seperti di Jabatan Custom. Akibatnya ia tidak akan dapat keuntungan. Kemudian keduanya menjadi begini. Nampak tak?
nampaknya orang yang membayar rasuah ni yang akan mendapat wang atau kejayaan wang, ya. Tapi sebenarnya set karma tu itu sebab dan kesan tu adalah set yang berlainan. Ini adalah set murah hati dan menjadi berjaya. Seperti orang di Bollywood, ahli politik dan mereka di media yang tidak jujur, mereka pernah dulu bermurah hati. Oleh itu mereka dapat wang. Tapi sebelum mereka membuat wang tu, mereka berasuah dan dari rasuah itu mereka sepatutnya mendapat akibat yang buruk. Malangnya kita makhluk yang terperangkap dalam masa, ya. Ia menjadi sebegini. Kelihatan kesan baik ni ataupun tindakan buruk ni menghasilkan kesan yang baik. Iaitu pelakon terkenal yang berasuah nampak dia akan dapat kejayaan. Cuba fikirlah. Saya bercadang menggunakan jari anda. Itulah satu jawapan lah. Saya rasa apabila anda mengetahui tentang benih dan anda mencubanya kali pertama dan anda mengetahui tentang jurang masa, anda mula berasa ragu. Mungkin perkara benih ini adalah tidak betul kerana kami sudah biasa cakap berapa lama untuk mendapat keputusan. Contohnya anda menanam tabikai. Anda tahu, ia seperti sains, kan? Jika anda buat sesuatu dengan betul, anda bersiram, beri tanah dan semua ni, anda akan dapat hasil tabikai dalam beberapa minggu, kan? Jadi kami nak tahu berapa lama jurang masa tu, berapa lama baru saya boleh dapat hasil. Jika kita tidak dapat jawapan yang sempurna, kita mula berasa ragu bahawa ia mungkin tak berkesan, ya. Saya faham tu soalan anda dengan sangat baik kerana saya juga mempunyai soalan yang sama. Jadi saya mahu ini lebih praktikal. Bolehkah kami membuat jurang masa ini menjadi lebih saintifik seperti dalam pertanian? Adakah kami boleh satu formula seperti anda menanam jagung, tembikai atau apa-apa tu, jika anda buat dengan baik, mestilah dalam sesuatu jangka yang tertentu kita akan lihat hasilnya, kan? Biar saya buat panjangkan soalanmu, ya. Bagaimana saya dapat memendekkan jurang masa antara bermurah hati dengan menjadi kaya? Dan bagaimana saya boleh memanjangkan jurang masa antara benih-benih buruk saya dengan akibat-akibat buruk, kan? Bagaimana saya boleh jarakkan benih buruk atau lebih baik berhentikan mereka, ya? Apakah cadangan kamu, Scott? Dengan ketaranya adalah dengan cara DCI 4x4, 4 set 4 langkah tu. Jadi, anda mahu kesan yang cepat. Anda harus memahami apa yang anda buat dalam proses itu. Tanam benih dengan kesedaran. Hubung kaitkan antara sebab dan akibat. Apabila anda sedang berbuat sesuatu dengan pemikiran nak membantu mereka untuk mendapat keputusan baik, itu salah satu yang hebat. Langkah keempat ialah bergembira atas perkara-perkara baik yang kita lakukan kepada orang. Buatnya sebagai cara, bukan semata-mata nak berasa hebat saja. Jadi nak memanjangkan masa yang diambil untuk melihat akibat buruk, ataupun saya boleh cakap hentikan mereka, anda mesti buat sesuatu, iaitu mempercepatkan akibat itu letup secara kecil-kecilan dengan menggunakan cara kuasa. Jadi ada komponen-komponen lain seperti tanah, air untuk menjadi benih betul-betul tubuh kepada sesuatu seperti tembikai. Seperti apa yang Scott bercadang tadi, jika anda nak lihat kesannya dalam masa singkat, anda kena bergembira dengan apa yang anda telah berlakukan. Bergembira dengan benih baik anda tanam tu. Tapi tekan ni menyebabkan anda berasa angkuh. Maksud saya, tekan fikir sebelum tidur tiap-tiap malam tentang, oh, saya seorang yang baik. Itu kan sesuatu yang buruk, kan? Tapi apa yang kami bincang di sini ialah tingkah laku yang bermanfaat kepada orang lain. Ini bukan angkuh. Perasaan bagus yang kami rasa itu adalah sangat hebat kerana saya terlibat dalam membantu orang lain.
Kebanyakannya ialah fokus kepada tindakan membantu orang. Itulah asasnya, iaitu membantu, memberi manfaat kepada dunia. Itu bukan keangkuhan. Saya rasa angkuh itu ialah bercakap saya ialah penanam benih yang terhebat di Mumbai. Tiada orang sepintas saya. Jadi itu beza sikit ya. Jadi salah satu yang kami bincang, jika anda mahu memendekkan jarak masa untuk benih baik kan, kurangkan jarak masa supaya benih baik akan bertambah dengan lebih cepat. Bergembira dengan apa yang anda telah lakukan. Casey Michael kata, fikirkan tentang idea benih setiap hari dan berhubung kaitkannya dengan benih yang anda tanam. Pemahaman benih serupa cahaya matahari untuk benih baik. Ini adalah berkaitan dengan idea purba India iaitu prana. Kerana apabila minda anda berfikir, prana anda bergerak juga. Dan prana merupakan haba dalaman yang membawa haba kepada benih. Ya, terdapat 3 cara benih berbuka yang kami menamainya sebagai 4 cara benih terbuka ya. Saya fikir mungkin terdapat hubungan antara cara ketiga karma berbuka dengan melihat orang jahat berjaya. Siapa nak cuba? Okey ya. Setiap orang di sekeliling kita yang kami bertemu, mereka juga merupakan kesan dari benih kita. Kita takkan mengalami apa-apa dengan dunia luar yang bukan berasal dari benih-benih kita. Oh, itu memerlukan keberanian untuk berfikir sebegini. Sangat susah ya. Jadi, setiap orang yang kamu bertemu di dapur awal pagi, setiap orang yang anda bertemu semasa berjalan ke tempat kerja, semuanya ini datang dari anda. Ini maksudnya, apabila kita terlihat seseorang berbuat sesuatu yang negatif, sesuatu yang menyakiti orang lain, perkara yang bagus kita boleh buat ialah melihat mereka secara cermin dan memeriksa adakah saya berbuat sesuatu sedemikian dalam hidup saya secara kecil-kecilan. Apabila kita lihat sesuatu yang sangat-sangat negatif yang berlaku di luar, itu tak bermaksud kita berbuat demikian dengan tahap intensiti yang sama kerana benih bertumbuh. Tapi mungkin kita buat sesuatu itu dalam minda kita. Jadi contohnya jika anda melihat pelakon movie, seorang yang saya fikir tidak membayar teks, tetapi terus menjadi popular, maka saya seharusnya lihat pada diri saya di manakah sebenarnya saya melakukan sesuatu yang melibatkan rasuah, seperti tak menepati janji, tak menepati kewajipan saya, komitmen saya. Jadi mungkin perkara yang sangat-sangat kecil, tapi benih bertumbuh dengan cepat. Benih kecil boleh bertumbuh menjadi pokok yang 7 bilion kali ganda besarnya. Mungkin saya tak menepati komitmen saya supaya balik rumah awal untuk anak-anak saya sebagai contoh ya. Ya, tak menepati komitmen adalah benih yang kecil yang biasanya menghasilkan kesan yang besar. Dan kami sentiasa buat demikian juga ya. Contoh saya kena menepati masa ke Peachtree Cafe tapi lewat. Ya, itulah satu contoh. Saya rasa adalah sangat mudah untuk mengelakkan perangkap menjadi sombong atau angkuh apabila mula berfikir saya adalah sangat hebat kerana saya berbuat baik kepada orang lain. Apabila anda mula fikir tentang kejayaan saya bergantung kepada kejayaan anda, maka cara yang bijak untuk saya ialah berbuat sesuatu baik untuk anda. Ini adalah selaras dengan kebanyakan falsafah kepimpinan yang anda tahu kebelakangan ini. Jika anda memerhati pemimpin-pemimpin yang hebat, anda dapati mereka ada sifat-sifat yang sama. Mereka mengambil masa untuk memahami dan menyedari apa yang pekerja-pekerja nak, perasaan mereka sebagai manusia. Mereka buat demikian bukan kerana mereka orang baik. Saya rasa kerana mereka ada intuitif pintar. Mereka mengenali ini bukan saja baik tapi produktif. Sebenarnya ia adalah penyebab kejayaan. Mari kita buat kesimpulan dan beri sesuatu konkret kepada yang boleh dibuat.
Ya Kamal, Anda tanya soalan falsafah tentang mekanisme benih. Akan tetapi, kami ingin beri cara-cara praktikal memendekkan jurang masa untuk benih baik berbuka. Dan apabila kita nampak perkara-perkara yang buruk, kita tak melabel mereka, berasa benci, mengencam, lalu menanam lebih banyak benih-benih buruk tu. Untuk mempercepatkan benih pertama, fahamlah tentang jurang masa. Fahamlah apabila kita tanam benih, ia tak berbuah dalam beberapa jam. Dengan komponen-komponen lain, biasanya dengan berasa gembira, fikir akan benih-benih setiap hari akan membantu benih tumbuh besar dengan cepat. Saya nak buat pengumuman sikit ya. Kami ada DC online di mana kami akan memberitahu anda tentang tahap yang mendalam benih. Anda boleh mendapatnya daripada DC online di laman web Diamond Cutter Institute. Jadi apabila anda brainwash sendiri dengan memikirkan benih, berfikir, berbincang dengan kawan-kawan tentang benih-benih ini, bagaimana anda boleh menanam benih dan sebagainya, anda akan memahami benih dan benih-benih baik akan matang dengan cepat. Menepati komitmen yang kecil dengan ahli-ahli keluarga, benih-benih akan berkembang. Kemudian anda akan lihat orang lain menepati komitmen besar kerana mereka sebahagian daripada realiti anda. Jadi kita lihat sesuatu di luar, seseorang melakukan sesuatu negatif, yang buruk, yang kami fikir menyakiti orang lain, jadikanlah mereka sebagai cermin dan memeriksa diri sendiri di mana saya juga berbuat demikian. Mungkin dalam minda saya. Hentikan mereka secara kecil-kecilan, iaitu membetulkan dunia di diri anda dulu. Ya. Saya ada cadangan ketiga. Ya. India ramai orang, lebih kurang 1 bilion orang. Saya pasti mereka ada banyak soalan-soalan. Kami nak soalan-soalan anda, hantarkan mereka kepada kami dalam video selfie tegak tak melebihi 30 saat ke seedquestions@diamondcutterinstitute.com. Sekali lagi, tolong hantar soalan ke seedquestion@diamondcutterinstitute.com. Kami nak dengar soalan-soalan anda seperti Kamal, ya. Anda tak semestinya datang dari India, boleh dari mana-mana saja. Hantar soalan saja ya. Saya tinggal di India bertahun-tahun. Saya cinta India. Saya suka soalan kamu, Kamal. Tolong dapatkan kawan-kawan anda hantar soalan kepada kami ya. Kamal, jika anda rasa terganggu melihat orang tersebut, faham bahawa mereka takkan terlepas daripada akibatnya. Kesan daripada tindakan akan wujud. Kita tak tahu bila, tapi ia tetap akan wujud pada satu ketika tu. Jadi esok Stanley dan Ellison dari China akan berada di sini. Mereka dari China. Soalan untuk esok ialah dari Isabel Baron dari Berlin. Soalan hebat tentang hubungan. Hai, saya bernama Isabel dan saya tinggal di Berlin. Saya hendak tahu apa kunci kebahagiaan hubungan jangka panjang dan bagaimana saya mengatasi situasi misalnya tersinggung dengan pasangan saya atau ketika dia berasa kecewa dengan apa-apa yang saya cakap atau yang saya buat, lalu hubungan menjadi renggang. Terima kasih untuk menjawab soalan-soalan saya. Baik, hari ini Isnin, Mac 9. Jumpa lagi esok. Bye-bye.